كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين.
شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para penonton yang hormati sekalian, kita berjumpa lagi dalam ruangan ini. Hari ini hari Ahad, kita bercuti, alhamdulillah. Saudara, kita cuti rehat, kita cuba rehatkan badan kita daripada kerja-kerja dan sebagainya, rehatkan minda kita, tapi jangan rehatkan jiwa kita, jangan rehatkan jiwa kita. Jangan rehatkan salat kita, jangan rehatkan zikir kita, jangan rehatkan Quran kita, jangan rehatkan doa kita, jangan rehatkan khidmat kita kepada insan-insan, terutama insan yang paling hampir dengan kita seperti ibu dan ayah kita. Pagi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah para penonton, anak-anak yang saya muliakan sekalian, kita like and share dulu. Like and share, like and share, like that. Please, please do little things. What is the little things? Do liking and sharing, liking and sharing, liking and sharing, like and share, like and share, like and share. Tolong. Tolong. Pagi ni kita nak cerita tajuk dia. Anak-anak kita kejutkan anak-anak pagi ni. Apa tajuk dia? Taati ibu bapa, mentaati ibu bapa. Kerana kita tengok apa ni, apa isunya? Isunya kederhakaan menjadi-jadi sekarang ni. Ibu bapa tegur masa muka, itu derhaka. Ibu bapa tegur lari masuk bilik, itu derhaka. Ibu bapa menyoal tapi tak menjawab, itu derhaka. Ibu bapa suruh tapi tak bangun-bangun juga, tak buat juga, itu pun derhaka. Apalagi mengeluarkan perkataan Allah, itu pun derhaka. Nantilah, itu pun derhaka. Asyik suruh kedai, asyik suruh kedai, itu pun derhaka. Apalagi kalau misalnya tengok mak berjalan, mak sakit lutut, ayah sakit lutut, nak sarungkan selipar keluar, kita tak dekatkan selipar, kita tak taruhkan selipar di kakinya, memandang daripada jauh tanpa ada belas kasihan, itu pun derhaka. Masya-Allah, masya-Allah. Saya ada tulis buku, tuan-tuan, saya tulis buku. Nama bukunya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ada satu chapter yang saya tulis khusus, namanya sifat anak derhaka. InsyaAllah tuan-tuan, mulai daripada 2-3 hari lagi dalam TikTok, saya ada account dalam TikTok. Alhamdulillah, baru 1 bulan 11 hari. 1 bulan 11 hari saya ada account dalam TikTok. Nampaknya sambutannya sangat-sangat baik. Salah satu daripadanya nanti saya bagi tahu nanti pukul berapa. Ini rakaman. Kita dalam TikTok ni dia ringkas-ringkas. Ustazah pun ada TikTok, Hasan Adli pun ada TikTok dan sebagainya. Dia maksimum 3 minit. Jadi saya buat rakaman 2 minit, namanya sifat-sifat anak derhaka. Sifat-sifat anak derhaka, episod 1, episod 2, episod 3, episod 4. Kita belum tentukan lagi slotnya di mana satu hari itu. Jadi nanti pukul 9 saya bersiaran dalam platform TikTok ni. Pukul 9 nanti saya cerita tentang Mahkota Cinta namanya. Mahkota Cinta.
Cinta dia, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada mak bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan, cinta kepada diri. Itu yang saya cerita. Jadi ini anak-anak kita perlu dengar. Anak-anak kita perlu dengar. Mak dia perlu dengar, ayah dia perlu dengar. Baik, hari ini, pagi ni kita nak cerita tentang mentaati ayah bonda. Sudah tentulah fenomena-fenomena kederhakaan ada dalam rumah kita, ada dalam bilik kita, ada dalam ruang tamu kita, ada dalam dapur kita. Misalnya, di dapur macam mana? Makan, pinggan letak saja dalam sinki, tak basuh, suruh mak yang berumur 67 tahun itu basuh. Itu pun sebahagian daripada kederhakaan. Misalnya, mak masak, sibuk mak masak, tapi kita makan lain. Kita pergi order pula yang lain, order pula pizza dan sebagainya. Itu pun adalah elemen-elemen kederhakaan. Kita tidak memberikan penghormatan, recognition kepada apa titik peluh mak masak, tapi kita pilih yang lain. Benda-benda macam itu. Mak masak kita tak tolong. Ada 2 orang anak dara dalam rumah itu. Mak potong daging, mak potong sayur, mak potong bawang. Anak-anak kita dalam rumah duduk terpencil dalam bilik masing-masing, main telefon saja. Itu pun derhaka. Jadi para penonton yang mati sekalian, saya tak perlu panjangkan lagi isu-isu ini. Isu-isu ini memang ada pada seluruh rumah. Kalau tuan-tuan mengatakan tak ada, anak saya bagus semua, maknanya kita nak menyuguhkanlah beberapa kesalahan yang berlaku dalam keluarga dan ini tidak bagus untuk keluarga kita dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi kederhakaan ini boleh ditinjau dari segi akidah, boleh ditinjau daripada syariatnya, dan boleh ditinjau daripada akhlaknya. Apapunnya, Ustazah Syaurah sudah bersedia untuk membincangkan perkara ini. Ustazah Syaurah yang kita kasihi, tuan-tuan. Tak apalah saya menggunakan perkataan kasih untuk anak saya ni. Macam lebih daripada cucu lah. Bukan anak, dah kira cucu lah, tuan-tuan puan. Yang akan menguraikan sedikit mengenai mentaati ibu bapa. Nanti bila Ustaz Hasan Adli dah masuk ke belum masuk, dia akan sambung nanti insya-Allah. Untuk memulakan Ustazah, apa kata kalau Ustazah mukaddimahkan kalau tajuknya mengenai mentaati ibu bapa. Jadi sebelum itu tuan-tuan, like and share, tolong like and share. Mothers and fathers, parents, please. Pagi ni gatherkan anak-anak kita yang belum bangun, kejutkan, bangun cepat sampai subuh, tinggal beberapa saat lagi, beberapa minit lagi dah syuruk dan ni, untuk kita mendengar daripada Ustazah Syaurah, daripada Hasan Adli mengenai mentaati ibu bapa. Sila Ustazah, kalau mukadimahkan tajuk dia mentaati ibu bapa. Sila Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Datuk Hasan. Seterusnya yang dihormati Imam Muda Hasan yang turut bersama dengan kita pada pagi ini. Dan seterusnya yang disayangi, dikasihi para penonton, ibu ayah, kawan-kawan, adik-adik sekalian. Jadi hari ini insya-Allah kita nak berbicara tentang taati ibu ayah. Yang mana hakikatnya bila kita sebut tentang ibu ayah, hakikatnya setiap daripada kita ini masih bertitle sebagai seorang anak. Sekalipun kita telah mempunyai anak ataupun kita telah mempunyai anak menantu dan sebagainya, tapi hakikatnya kita ni selama-lamanya akan bertitle sebagai seorang anak. Sebab apa? Kita ada ibu dan ayah, sama ada telah pergi ataupun masih ada dengan kita. Jadi sebelum saya nak mukaddimahkan topik kita pada hari ini, suka untuk saya mulakan dengan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ini yang bermaksud, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua ibu bapanya, kerana ibunya mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan menanggung kesulitan. Mereka mengandung dan menyusu
disusukan sampai bercerai susu 30 bulan lamanya, sehingga apabila dia telah menjadi dewasa dan mencapai usia 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku beramal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah anak cucuku tetap soleh. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi sebenarnya bila mana kita memahami ayat daripada suratul Ahqaf ayat ke-15 ini, Allah memerintahkan kepada kita semua supaya apa, berbuat baik kepada biwalidai, yakni kepada kedua ibu bapa kita. Dan sebenarnya bila mana Allah bercerita dalam ayat ini tentang pengorbanan seorang ibu. Sebab apa? Minta maaf saya sebut, ada orang dia rasa bila dia ada duit yang banyak, dia boleh membalas jasa mak ayah dia. Tetapi hakikatnya kita sebagai seorang anak, sekalipun kita menjadi orang yang paling hebat dalam dunia, tetapi sampai bila-bila pun kita takkan mampu balas jasa kedua orang tua kita. Okay? Dan sebenarnya bila kita sebut tentang ibu ayah ni kan, satu topik orang kata yang agak menyayat hati lah. Okay, lagi-lagi kalau lah ibu ayah kita ni adalah telah dijemput oleh Allah Azza wa Jal. Cumanya saya nak pesan untuk mukadimah kita ni, satu perkara yang harus kita tahu, perintah untuk kita mentaati ibu ayah kita ni ataupun kita berbakti kepada mereka bukan semata-mata ketika mana mereka hidup, tetapi hakikatnya ketika mana mereka telah dijemput oleh Allah Azza wa Jal, Islam pun bagi tahu ada hak yang patut kita berikan kepada mak ayah kita. Nak ceritanya bagaimana Allah nak seorang anak ini memberi orang kata jasa kepada ibu ayahnya bukan semata ketika mereka di dunia, tetapi hakikatnya sehinggalah mereka dijemput oleh Allah Azza wa Jal. Dan hebatnya kemuliaan ibu dan juga ayah ni, sehingga kan ada ulama menyebutkan sekiranya kita berdoa, kita minta macam-macam dalam hidup kita ni, tapi kita lupa nak doa tentang ibu ayah kita. Kita lupa, ya Allah ampunkan dosa mak ayah aku, ya Allah rahmatilah ibu ayah aku. Kita lupa. Kita minta macam-macam, ya Allah aku nak jadi orang kaya, nak jadi orang berjaya, nak ada rumah, nak ada kereta. Tapi kita lupa nak masukkan mak ayah kita dalam doa kita. Maka ulama kata apa? Doa itu ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Nak cerita bagaimana kemuliaan ibu ayah di sisi Allah Azza wa Jal. Okay? Jadi sebagai mukadimahnya, saya nak menekankanlah kepada kita semua untuk sama-sama kita cuba sehabis baik untuk berbakti kepada ibu ayah. Macam-macam cara kita boleh buat baik pada hari ini. Walaupun mungkin kita dah lama tak jumpa dengan mak ayah kita, tapi sekurang-kurangnya kadang-kadang mak ayah kita ni bukan nak sangat duit kita. Bukan nak sangat duit kita sebab mereka pun ada duit sendiri, tapi mereka nakkan perhatian kita. Paling kurang seminggu sekali tanya khabar kalau kita tak bersama dengan mereka. Kita nampak perkara tu kecil, tetapi hakikatnya memberi kesan kepada mak ayah kita yang lagi-lagi duduk berjauhan dengan kita. Okay, dan ingatlah, di antara orang kata dosa yang mana Allah balas pada dunia secara segera adalah dosa kita pada mak ayah kita. Maka khusus saya pesan kepada anak-anak remaja yang sama usia dengan saya, kita maklumlah bila kita berada pada fasa 20 lebih ni, dia ada satu fasa dia nak memberontak. Bila mak cakap A, dia nak B. Bila mak kata C, dia nak D. Tapi bahawasanya, ingatlah bahawasanya kita ni kan, selagi mana mak ayah kita ada, hargailah mereka. Cubalah buat sehabis baik. Sebab apa? Berapa ramai orang yang Allah telah menjemput kedua orang tuanya, yang mana mereka sangat berharap supaya mak ayah mereka ni bersama dengan mereka. Ingat, bila mak kita tak ada, ayah kita tak ada, satu orang kata satu pintu rahmat hilang untuk kita, iaitu apa? Doa mereka untuk kita. Okay, jadi kita sebagai seorang anak cuba buat yang terbaik. Yakinlah kita kan sebagai seorang anak, kalau kita cuba membahagikan mak ayah kita, insya-Allah kehidupan dunia akhirat kita ni tak ada perkara yang perlu kita bimbangkan. Sebab apa? Keredaan Allah itu terletak pada keredaan mak ayah kita. Okay, maka kita cuba sehabis baik. Kalaupun kita tak mampu nak beli sebiji rumah pada mak ayah kita, tak mampu nak beli sebuah kereta untuk ayah kita, tapi sekurang-kurangnya mungkin kita boleh gunakan kudrat kita untuk bantu mereka seperti disebutkan oleh Datuk tadi. Contoh mak kita masak, maka kita tolong mak kita masak. Bukannya kita duduk main handphone 24 jam. Okey. Jadi wallahu a'lam untuk mukadimahnya, Datuk. Allah, cantik. Ustaz Imam Muda ada ke? Ya, saya. Ada. Ustaz, saya tadi dalam banyak-banyak sikit dalam mukadimah Ustazah Syaurah tadi, dia ada menyebutkan kaya macam mana pun, jutawan macam mana pun, billionaire macam mana pun, tuan-tuan ingat, tuan-tuan boleh balas jasa mak bapak
dengan kekayaan, dengan harta, dengan jutaan duit yang kita ada dalam bank, boleh kita sarai dia. Yang pertama, boleh kita bagi dia 100 orang pembantu-pembantu untuk menjaga dia. Saya nak bagi tahu, pembantu-pembantu ni tak ada air susunya untuk dimasukkan ke mulut-mulut kita, ke mulut anak kita. Tak ada. Dia tidak air susunya. Air susu ni saya nak cerita sikit je. Sayyidina Omar pernah beritahu. Sahabat datang jumpa dengan Sayyidina Omar. Aku telah berkhidmat kepada ibuku yang busung. Busung ni penyakit dulu lah, perut besar macam tu yang penuh dengan nanah dan sebagainya. Aku sedut nanahnya. Pagi ku sedut, tengah hari ku sedut, petang ku sedut, malam ku sedut. Dan aku pimpin dia ke bilik air. Aku seorang. Adik-beradik tak ada, aku seorang menjaganya. Daripada selama 43 tahun aku menjaganya. Aku jaga 40 tahun Nabi, aku jaga dia. Siang, malam, pagi, petang. Masa tidurnya aku jaga. Masa dia berjaga pun aku jaga dia. Aku hisap danahnya. Aku keluarkan danahnya. Sudahkah dengan itu terbuka pintu syurga buat aku, ya Umar? Apa jawab Umar, tuan-tuan dan puan? Sayyidina Umar kata, khidmat engkau kepada ibu engkau yang seperti itu tak sama dengan sebutir air susunya yang dimasukkan ke mulut engkau. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi saya nak sebut, Ustazah sebut tadi, kaya macam mana, hebat macam mana, jutawan macam mana. Tuan-tuan tak beli. You cannot buy love. You cannot buy affection. Especially love and affection shown by your own mother, by your own parents. You cannot buy it over. Tak boleh. Jadi daripada situ agaknya Imam Muda teruskan sedikit Imam Muda. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Okey, baik. Yang dihormati Ayahanda Datuk Dr. Hassan Ali, seterusnya Ustazah Syaurah yang dikasihi, seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang menonton kita pada pagi yang penuh barakah ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, orang kata apa, setitik susu ibu itu nilainya takkan dapat dinilai dengan apa pun sebenarnya. Wang ringgit, walaupun diberikan jutaan, walaupun diberikan rumah yang mewah, harta yang mewah, tapi masih lagi tidak dapat membalas setitik harganya susu ibunda. Masya-Allah. Cukup cantik tu. Kan? Sebab ya Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita takkan dapat membalas, takkan dapat membayar setitik titisan sedikit susu ibu tu takkan dapat dibayar dengan apa pun. Kerana apa? Kerana martabat ibu itu, kemuliaan ibu itu duduknya selepas Allah dan Rasulnya. Kita baca Quran, kita baca hadis, Nabi sebut. Kita biasa dengan Nabi sebutkan. Bila ditanya oleh seorang sahabat, kepada siapakah yang patut aku bakti, ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa, ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Barulah ayahmu. Nak cerita dekat situ, tuan-tuan dan puan, martabat ibu tu luar biasa. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Allah sebut apa? Hendaklah kamu ibadat, sembah Allah Ta'ala dan buat baik pada ibu ayah. Ini menunjukkan bahawa martabat makam ibu ni luar biasa sungguh. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa lagi bukti yang kita nak bawa? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ibu kita ini dia bukan beragama Islam sekalipun, walaupun ibu kita ni dia ahli maksiat sekalipun, tetapi tetap martabat ibu tu selepas Allah dan Rasul. Ya, dosa ibu dengan Allah Ta'ala itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Ada orang tanya, Ustaz, ibu saya ni dia tak solat. Bagaimana saya nak taat pada dia? Saya kata, ya, dosa dia dengan Allah itu dosa dia dengan Allah. Tapi tidak menjadikan, itu bukan sebab menjadikan kita tidak taat pada ataupun tidak hormat pada ibu ayah. Ibu saya bukan beragama Islam.
Dia dah masuk Islam tapi ibu dia masih lagi Buddha, ya, masih lagi Kristian. Adakah saya perlu taat pada mak ayah saya? Ya, wajib. Islam tak ajar kita, oh ayah kita ni, mak kita ni dia bukan beragama Islam, maka aku tak wajib taat pada dia. Tak wajib hormat pada dia. Tak. Masih lagi kena pergi mentaati. Dia tetap ibu kita. Begitulah Islam meletakkan martabat ibu, ya, selepas Allah dan Rasul. Tak kiralah bagaimana dosanya, ya, masya-Allah. Luar biasa sebenarnya. Datuk, kemudian Ustazah Syaura, penonton, ibu ayah yang bersama dengan kita pada pagi ni. Saya belajar satu benda lah. Sebenarnya kejayaan yang kita kecapi hari ini, ya, kedudukan kita yang kita rasai, yang kita nikmati pada hari ini, sebenarnya salah satu sebab besarnya ialah kerana doa ibu ayah kita. Terutama ibu. Sebab Nabi pun sebut 3 doa yang mustajab. 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doa ibu, doa ayah, ya, doa ibu ayah kepada anak dia. Saya, tuan-tuan dan puan, ya, ada baru ni saya buat posting di Facebook saya. Saya tulis dekat situ bagaimana saya dapat menunaikan haji secara percuma. Saya buat haji pada tahun 2011, ya, maknanya 10 tahun yang lalu, 2011, ya. Pada usia saya 26 tahun dan tanpa mengeluarkan wang RM1 pun, hanya duit belanja je. Kos penginapan, kos penerbangan, kos-kos yang ni semua dibayar. Disponsor lah, ya, ada orang tanya. Ceritanya bukan sebab sponsor tu sangat. Tapi ceritanya macam mana saya dapat menunaikan haji di usia muda, yang perkara ni tak pernah saya terfikir pun, tapi Allah bagi, bukan sebab saya, tapi kerana doa ibu saya. Saya yakin itu. Mak kita doa kat kita. Saya yakin mak kita berdoa, kurniakan kebaikan pada anak aku ini. Maka dengan sebab doa ibu inilah Allah bagi kita kemuliaan dan sebagainya. Pernah saya belajar satu ketika, Datuk, ya, Ustazah, ya, satu hari lah, ya, Allah nak tunjukkan pada saya, satu hari saya buat satu benda ni dan perkara tu kata agak besar lah dalam hidup saya, ya. Dan saya terlupa nak minta doa ibu, terlupa nak minta, nak cerita pada mak kita. Dan memang sungguh. Kemudian apa yang saya buat bersama rakan-rakan ni gagal. Baru saya tanya dengan mak, kita jumpa mak, kita cerita balik begini-begini. Mak saya kata apa? Itulah, nak buat dulu, tak tanya dengan mak dulu. Nak buat dulu, tak minta mak doa dulu. Allah, saya kata, benarlah aku lupa. Aku meletakkan ibu aku ni, ya, tak memandang, biarlah, walaupun ibu kita ni dia bukan orang yang mahir dalam bidang ekonomi, dia bukan ahli perniagaan, yang kita ni nak buat, kita nak berniaga, kita nak buat itu dan ini, dan itu bukan bidang ibu kita. Kita pandang ibu kita ni orang kampung biasa je. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, yang kita perlukan ialah doanya. Kita perlukan redanya. Sebab Nabi kata reda Allah adalah terletak pada reda ibu ayah kita. So bagaimana Allah nak reda kita kalau mak ayah kita tak reda kita? That's why saya belajar dekat situ, apa pun kita nak buat, terutama keputusan-keputusan yang besar, maka tanya pada mak kita, minta mak kita doa. Jangan kita dah lah, mak aku bukan bidang ni, tak reti pun. No. Kita minta didoakan. Kadang-kadang saya tanya, mak, saya nak buat gini, mak rasa macam mana? Okey ke tak? Okey mak. Mak kata, okey. Kita cerita dulu. Mak kata, okey, insya-Allah. Last kali saya kata, mak tolong doakan ni mak. Daripada situ, sebab saya belajar, kenapa aku dapat pergi haji di usia muda, bukan sebab aku, tapi kerana doa ibu aku. Wallahu alam. Allah. Terima kasih Imam Muda Haji Hassan Adli. Masya Allah. Masya Allah. Dia umur 26 tahun, tuan-tuan dan puan. Kalau kita pergi Mekah tengok, negara mana yang biasanya menghantar
jemaah haji muda-muda Indonesia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok Indonesia muda-muda, tuan-tuan. 30-an, 40-an. Pergi kepada Malaysia pula, tuan-tuan, berbeza sikit. 60-an, 70-an, begitu, tuan-tuan. Saya tak tahulah macam mana Indonesia dalam keadaan manusianya tidaklah senang mana dibandingkan dengan kita. Macam mana dia boleh mengumpul, tuan-tuan, dalam umur yang muda-muda itu dapat membanjiri, tuan-tuan. Kalau tengok dia orang, tuan-tuan, dia orang akan bertawaf, tuan-tuan, dalam kumpulan dia orang dengan uniform dia, tuan-tuan akan tengok ya. Kebanyakannya muda-muda, tuan-tuan. Kebanyakannya. Jadi ialah dengan sistem, dengan disiplin dan sebagainya. Ini pun satu benda yang mereka dapat, tuan-tuan. Macam mana pesantren-pesantren mereka yang beratus-ratus ribu jumlah pesantren di seluruh kepulauan Indonesia, tuan-tuan. Ini sudah memakan membuatkan satu profiling ya, kepada negara Indonesia itu. Macam mana pondok-pondok atau pesantren-pesantren itu dapat membina manusia anak-anak muda ini, tuan-tuan. Dan macam mana anak-anak muda ini dibina, salah satu pembinaannya ialah taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ibu bapa. Itu yang saya dipahamkan begitu. Dan saya pernah pergi di satu tempat Temboro namanya, tuan-tuan, di Indonesia kan dekat dengan Surabaya, jauh kemudian naik kereta daripada Surabaya dekat 4 jam juga, tuan-tuan. Macam mana dia membentuk puluh ribu, tuan-tuan. Dia punya muridnya belas ribu murid. Tapi bangun pukul 3 pagi, tuan-tuan. Semuanya. Masjidnya punya besar, tuan-tuan, lapang, tak ada dinding. Hanya di depan saja ada dinding. Selapang-lapang seluas-luasnya untuk menampung pukul 3 pagi, tuan-tuan. Mereka bertahajud, mereka berwirid, mereka berdoa, mereka menangis. InsyaAllah, tuan-tuan. Itulah pembinaannya. Jadi manusia yang dibina begitu, tuan-tuan dan puan, possibility for them untuk derhaka kepada mak bapak agaknya tidak nampak besar percentage for them to be menderhaka kepada ibu dan bapa. Kalau begitulah cara pembinaan, cara pendidikan, cara tarbiyah yang dibuat kepada manusia-manusia yang saya perhatikan dengan mata kepala saya sendiri, tuan-tuan dan puan. Okey. Apa yang saya sebut yang Ustaz Syarah yang berikutnya ialah tadi kita dah maknanya banyak lagi sebenarnya. Allah cerita-cerita doa daripada ibu kepada Haji Imam Muda Hassan Ali ni, tuan-tuan, masya-Allah. Saya yakin, tuan-tuan, saya yakin bukan saja saya belajar, tuan-tuan, daripada siapa dia anak kampung, bukan ada kipas di rumah, bukan ada air di rumah, bukan ada api di rumah, tak ada, tuan-tuan dan puan. Ialah anak kampung. Tapi, tuan-tuan, dengan doa mak saya, ayah saya. Mak saya guru Quran, ayah saya guru Quran, ayah saya imam, ayah saya guru agama kampung, tuan-tuan dan puan. Tapi doanya, doa mak ayah saya, tuan-tuan. Saya belajar, tuan-tuan, 23 tahun belajar, tuan-tuan, 23 tahun. Sampai PhD 23 tahun. Kata orang, tuan, minta maaf saya digunakan, minta maaf anak-anak. Boleh dikatakan plain sailing lah, tuan-tuan. Mudah. Sekolah rendah mudah, sekolah menengah rendah, masuk universiti mudah. Lepas tu bekerja pula dalam PTD. PTD ni prime, tuan-tuan. Dia pernah jadi Chief ADO di Kuala Selangor dan sebagainya. Dan berbagai-bagainya. Dalam kerja pun alhamdulillah, tuan-tuan. Minta maaf saya sebutkan ni, berjaya. Sampai PhD, tuan-tuan, berjaya. Saya rasa macam juga Mak Haji Hassan Adli tadi. Apa dia? Doa mak saya, tuan-tuan. Doa mak saya. Masya Allah. Yakin sangat saya. Doa mak saya. Tuan-tuan, yang buat PhD ni, kalau di Amerika, saya buat PhD di Amerika Syarikat. Mesti, tuan-tuan, siapa pun yang nak buat agama apa pun, tuan-tuan, kena buat namanya calculus, tuan-tuan. Kena buat calculus, kena buat mathematics, kena buat itu mesti, kena buat statistik, sampai calculus tu, tuan-tuan. Saya boleh, tetapi dah lama tak buat tu, dan prasyarat tu susah. Tapi, tuan-tuan, bila dalam exam, minta mak saya doa, tuan-tuan, Allah, minta maaf, tuan-tuan, saya sebut dia. Seolah-olah dah ada skrip depan saya, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Doa mak, tuan-tuan, doa. Allah, doa mak saya. Dan saya balas doa ni. Rasanya mak saya dah meninggal dah lama, tuan. Dekat 12 tahun dah. Ayah saya pun dekat 13 tahun dah begitulah meninggal. Mak saya 14 tahun kot dia. Tapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan, minta maaf lah. Saya minta maaf. Kalau tentang diri saya ni, saya minta maaf. Saya rasa tak pernah lagi saya tidak berdoa menyebut nama ibu dan ayah yang berada di dalam barzah, tuan-tuan. Adik-beradik 8 orang. Kalau satu hari, tuan-tuan, 5 waktu, satu hari 5 waktu, 8 orang berdoa, 8 kali 40 doa sampai kepada ibu dan ayah di alam barzah.
Kita cuba bayangkan tuan-tuan macam mana tuan-tuan. Kita cuba bayangkan. Dan saya yakin kalau kita tidak dididik yang demikian tuan-tuan, lupa. Kita nangis hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima buka balik televisyen di rumah kita. Hari yang ketujuh, hari yang ke-8, hari yang ke-10 dah lupa yang mak yang dikuburkan. Masih merah lagi kubur mak tuan-tuan. Dah lupa dah. Berpesta semula kita tuan-tuan. Berpoya-poya semula kita tuan-tuan, anak-anak kita. Tuan-tuan, apalagi yang ditinggalkan, mak bapak tinggalkan harta yang banyak. Dan anak-anak ni tidak jenis daripada anak yang soleh, anak yang soleh. Habis lingkup, tuan-tuan, lingkup. Bukan saja lingkup manusia yang tinggal di dunia, yang di alam barzah itu pun kita tak tahu apa nasibnya dengan meninggalkan anak yang sedemikian. Inilah tuan-tuan dan puan, sebab itu yang saya pilih pagi ni. Saya loncatkan saja tajuk ni. Baru tadi tuan-tuan, tapi diorang ni pakar tuan-tuan. Dah biasa kan. Bagi tajuk di dalam 2-3 minit sebelum nak mula tuan-tuan. 2-3 minit sebelum nak mula ni. Saya bagi tahu syaurah tadi tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan tengok ayat Qurannya keluar. Hadisnya keluar. Cerita-cerita ulama'nya keluar. Inilah dia tuan-tuan hebatnya. Tapi kalau kehebatan ini anak kita tak ada menyaksikannya pada pagi ini. Tuan-tuan tidak kejutkan dia dan tuan-tuan tidak buat like and share. Sayanglah tuan. Tuan-tuan sendiri memang tuan-tuan boleh menyampaikan. Tetapi orang dalam, mak bapak nak menyampaikan macam mana Syaurah dan Ustaz Haji Hasan Adli menyampaikannya, tak sama tuan-tuan. Tak sama. Bomoh luar menyampaikan dengan bomoh dalam menyampaikannya, tak sama tuan-tuan. Sebab itu kita harap, saya harap sangatlah, sayang sangatlah. Kalau tadi tuan-tuan pendahuluan mukadimah daripada Syaurah tadi pun cantik mukadimahnya. Dan disokong pula oleh Ustaz Hasan Ali dengan cerita-cerita macam mana ibunya berdoa dan sebagainya. Perempuan sebagai ibu, tuan-tuan sebagai ayah dan sebagainya, mendoakan anak. Jangan lupa doa. Dan anak-anak kita pula tuan-tuan bukan hanya hidup dengan berdoa, didoakan saja. Dia sendiri tuan-tuan dan puan adalah merupakan anak-anak yang didoakan. Dia orang yang didoakan itu insya-Allah orang yang didoakan itu memang orang yang rapat dengan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan dan puan. Kalau tidak, kalau kita doa, mak doa, anaknya iblis begitu, tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Ini ada namanya theory of reciprocity. Reciprocity maknanya kita mendoakan dia mendoakan kita doakan dia pun baik. Atas kebaikan itulah mutuality itu berlaku antara ibu ayah dan anak-anak dan ibu dan ayah dan sebagainya. Okey. Saya nak pergi pada Ustazah Syaurah. Kita habis 7.45 ni Ustaz. Sekarang ni, kita punya yang subuh ni kita habis 7.45. Sebab saya ada program. Saya punya TikTok nanti mula dalam pukul 9 dan sebelum tu pun ada persediaan sedikit kan tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap tuan-tuan, setiap kali kita bersiaran ni, semua sekali pagi-pagi tuan-tuan, setakat 7.45 saja. Sebab ustazah-ustazah pun masing-masing tuan-tuan, ustaz-ustaz pun ada program pagi mereka, jadi kita terpaksa singkatkan. Tidak pukul 8, tidak pukul 8 suku seperti biasa, tapi kita mengakhirkan 7.45. Saya dah pergi pada Ustazah Syaurah. Ustazah Ustazah hafaz Quran Ustazah berjaya. Ustazah sudah menulis buku. Ustazah sudah mengadakan program-program untuk mendidik masyarakat, khususnya mendidik Al-Quran, mendidik akhlak dan sebagainya. Ustazah lakukan semuanya itu, semua tuan lakukan itu. Sama ada terkesan atau tidak terkesan, berkait tidak berkait. Saya yakin apa yang Ustazah buat ini, tumpahan pahalanya, sebahagiannya terkumpul kepada ibu bapa yang sedang hidup, dan terkumpul juga kepada ibu bapa yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Maknanya, apa juga amal-amal yang baik, apa juga amal-amal yang dilakukan, amal ibadah yang baik oleh anak-anak. Bahkan dikatanya tuan-tuan dan puan, kita baca tulisan-tulisan ulama mengulas daripada hadis, kalau anak-anak kita belum akil baligh, 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun tu, melakukan sembahyang, melakukan benda-benda yang baik, macam ibu dan ayah melakukan, pahalanya pergi kepada ibu dan ayah. Bila dia sampai kepada umur sudah akil baligh, barulah pertanggungjawaban pahala itu pergi kepada insan-insan yang sudah menjelang, yang sudah pergi kepada akil baligh. Jadi maknanya atau tuan-tuan dan puan dia, apa juga kebaikan yang dibuat oleh anak-anak kita. Sama ada pre-baligh atau post-baligh, tuan-tuan sebahagiannya mengalir kepada ibu dan ayah. Segar ibu dan ayah, sedap ibu dan ayah beribadah, terang mata ibu dan ayah, terang telinga ibu dan ayah, celik mendengar azan, bangun pagi dengan tahajudnya. Ini ayah bonda kita tuan-tuan. Ini jadi ayah bonda kita. Sebahagian daripadanya adalah direct
kesan daripada anak-anak soleh, anak solehah yang ada dalam persekitaran keluarga-keluarga tersebut. Macam mana Ustazah? Dalam pengalaman peribadi Ustazah. Sila Ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun amma ba'd. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila Datuk ke muka tu kan, saya pun sebenarnya bukanlah orang kata dah berjaya, tapi masih dalam proses untuk berjaya lah. Tetapi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Datuk tadi, bahawasanya bila mana mak ayah ni mendoakan supaya anak-anak ni menjadi solehah, kemudian anak ni menjadi anak yang solehah, kemudian ada anak yang solehah pula mendoakan kedua ibu bapanya. Sebenarnya Datuk kalau nak ceritalah tentang pengalaman hidup saya ni, tak lama mana lah, sebab saya pun masih muda lah kan orang kata kan. Tapi kalau nak ceritakan, betul sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kalau cerita tentang kejayaan, demi Allah semuanya adalah kerana berkat daripada doa mak ayah kita. Walaupun mak ayah kita ni bukanlah tolong secara direct dan sebagainya, tetapi nak ceritanya bagaimana kehebatan doa daripada ibu dan juga ayah. Saya pernah berada pada satu fasa, subhanallah, yang mana Allah uji saya kan. Allah uji saya waktu saya nak exam, final exam, saya demam. Dan waktu sepanjang minggu exam tu memang saya tak boleh nak bangun, tak boleh nak baca buku. Memang tahap orang kata demam yang kritikal lah. Tetapi nak jadikan cerita, saya kata dengan mak saya kata, Umi tolong doakan. Akak tak nak exam selepas habis orang lain exam. Maksudnya kita ambil exam untuk disebabkan kesakitan. Saya nak juga pergi exam, saya kata dengan mak saya. Mak saya kata tak apa, insya-Allah boleh. Nak jadikan cerita Datuk, sepanjang minggu exam tersebut, saya memang tak boleh bangun. Tetapi bila hari exam, hari yang saya ada peperiksaan, Allah kejutkan saya setiap pagi pukul 4 pagi supaya saya boleh belik buku, boleh baca buku sikit apa yang saya nak exam dan saya boleh pergi exam. Dan nak jadikan cerita, habis dia exam, bila saya sampai bilik, saya akan collapse balik. Memang tak boleh bangun. Nak ceritanya bagaimana kehebatan doa seorang ibu. Itu satu cerita. Kalau nak cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagaimana hari ni saya boleh bina konsultan, saya boleh terbit buku. Saya tak pernah terfikir dalam kehidupan saya satu hari nanti saya nak bercakap daripada orang ramai. Sebab dulu saya bukan jenis orang yang macam tu. Tapi rupa-rupanya ayah saya kata apa? Ayah saya kata, Syaura, dulu bila mana waktu saya kecil kan, ayah saya pergi tunaikan haji. Maka ayah saya kata apa? Ada satu doa yang ayah khususkan untuk kakak. Ayah kata, ayah doa pada Allah Azza wa Jalla depan Kaabah. Ayah kata, ya Allah, jadikan Syaurah ni orang yang bermanfaat pada umat. Gunakan dia untuk umat. Jadi saya kalau bila fikirkan macam manalah boleh sampai ke tahap ni kan, maksudnya ada konsultan cerita pada orang tentang Quran. Tapi semuanya berbalik kepada doa daripada ibu dan juga ayah. Maka sebab tu ibu dan ayah ni kena selalu mendoakan perkara-perkara yang baik. Mak saya selalu cakap, mak saya ni setiap kali sebelum tidur dia akan cakap pada Allah. Waktu solat Isyak tu dia akan sebut dengan Allah. Dia kata dengan kami, setiap kali solat Isyak tu Umi akan sebut dengan Allah, ya Allah aku redha setiap kehidupan anak aku ni. Maka mak saya doa macam-macam lah kan. Antaranya minta, ya Allah kurniakan rezeki pada anak ni seperti air laut yang tak pernah habis. Maka nak ceritanya bagaimana kehebatan doa daripada seorang ibu dan juga ayah. Sebab itu ibu ayah kena sentiasa mendoakan kebaikan. Kalau kita nak anak kita menjadi soleh dan solehah, maka doa. Sebab doa daripada seorang ibu dan juga ayah ni adalah doa yang tak pernah orang kata tak ada penghalang daripada diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab bila mana kita mendapatkan seorang anak yang soleh dan juga solehah, pastinya mereka takkan pernah miss nama mak ayah tu setiap kali mereka doa pada Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang kita nak. Sebab tu kalau saya berceramah dengan mak ayah, kadang-kadang saya sebut apa? Kadang-kadang bila anak-anak kita kecil ni, kita kena paksa mereka doakan kita. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak kita ni dia tak faham. Kena bagi tahu pada mereka. Sebab apa? Allah Azza wa Jal, Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, 3 amalan yang tidak akan terputus bila mana anak Adam itu dijemput oleh Allah. Antaranya ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan yang ketiga doa daripada anak yang soleh. Sehingga kan ada satu riwayat yang menceritakan, tak kala ada seorang ibu ni, bila mana dia berada di syurga, orang lain pelik, kenapa seorang ibu ni semakin hari semakin tinggi kedudukan syurganya. Maka ada orang yang bertanya pada malaikat, wahai malaikat, kenapa perempuan ni semakin hari kedudukan pada syurga ni makin tinggi. Maka jawab malaikat ni, sebab apa? Adalah kerana istighfar anak dia masih hidup untuk dia. Nak ceritanya bagaimana kebaikan orang kata doa daripada anak yang soleh. Tapi kita kena melahirkan dulu anak yang soleh dan juga solehah. Bagaimana? Maka bermula juga daripada ibu ayah.
apa orang kata create suasana yang mana membawa kepada agama dalam rumah, supaya anak-anak kita faham bahawa sebenarnya ibu ayah ni ada satu kedudukan istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Benda ni mahal. Tapi benda ini perlu orang kata dibentuk. Bermula daripada mana? Daripada anak kita kecil lagi. Okay. Jadi kepada ibu dan juga ayah, sentiasalah berdoa kebaikan untuk anak-anak kita. Biasalah kadang-kadang kita tahu anak kita ni ada ketika buat kita rasa macam nak darah tinggi kan. Ada ketika buat kita rasa seronok sangat dengan dia. Tapi ala kulli hal sentiasalah mendoakan kebaikan, sebab doa kita ni Masya Allah tak pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi rugi kalau kita doa perkara-perkara yang tak baik. Maka doa perkara-perkara yang baik, walaupun anak kita mungkin nakal tak macam orang lain, tapi doa juga, ya Allah, tunjukkanlah hidayah pada dia, tunjukkanlah kebaikan pada dia, kelilinglah dia dengan orang-orang yang baik. Sebab ada satu kisah yang mana Hasan dan Husain ini mendengar Sayyidatina Fatimah ni mendoakan tentang sahabat-sahabat Sayyidina Hasan dan juga Husain. Dia pelik, kenapa mak ni doakan sahabat-sahabat saya, kenapa tak doakan kami? Jadi anak dia cemburu. Rupa-rupanya kata Sayyidatina Fatimah, sekiranya beliau mendoakan sahabat-sahabat anak ni supaya jadi orang baik, confirm anak ni pun akan jadi orang yang baik. Ceritanya pengaruh keliling, nampak bagaimana fikiran jauh seorang ibu tu nak minta Allah kelilingkan anak dia dengan sahabat yang baik. Kita nampak, subhanallah. Jadi itulah mungkin Datuk untuk pusingan yang kedua. Allahu a'lam. Allah. Ini pusingan yang akhir, Ustazah. Ustazah, kita nak sambung minggu depan ni. Saya ingat dah persetujuan daripada Tuan Haji Imam Muda kita ni. Agaknya kita sambung lagi yang ini. Saya nak pergi pada Imam Muda sikit ni sebelum kita akhirkan ini. Tentang cerita kita tentang mentaati ibu dan ayah ni. Dalam tadi kami semayang memang berjamaah, keluarga dengan cucu-cucu tadi. Tadi kami selepas kita semayang, selepas berdoa, kita melancar ayat kursi tadi. Kita orang baca melancar dan kita tegur. Ada kita punya yang hafaz Quran, tegur kita. Apa yang tak betulnya, dengungnya yang mana tak betulnya, makhraj yang mana tak betulnya, ayat kursi kan ya. Jadi alhamdulillah daripada itu saya pun tadi bagi sikit pencerahan tarbiyah mengenai tentang anak-anak yang saleh, anak yang salihah. Jadi alhamdulillah nampaknya bila kita buat macam ini tuan-tuan, buat macam ini, lepas sembahyang kita sebut, lepas sembahyang kita ada sikit tausiah sikit. Yang panjang-panjang 5 minit, 6 minit, 7 minit. Dan saya nak sebutkan Imam Muda. Kita lanjutkan 5 minit lagi kot. Ada program. Saya dah ada 14 keluarga tuan-tuan. 14 keluarga yang berusrah dengan kita secara online. Masya Allah tuan-tuan. 14 itu tak sabar-sabar tuan-tuan. Nak yang kedua, nak yang ketiga, nak yang keempat. Yang baru lagi Ustazah ialah 3 hari yang lepas. Satu family upper middle class. Family upper middle class. Tempatnya di Seksyen 7. Seksyen 7 Shah Alam ni memang tempat-tempat yang orang-orang yang hebat-hebat duduk di sana. So dengan atas cadangan kita tuan-tuan, dia hendak meletakkan roh agama, melaksanakan roh agama, mencipta roh agama dalam keluarga, menanamkan bibit-bibit agama dalam keluarga. Agak sikit dapat sambutan. Anak muda tu kurang sambutan. Yang tua-tua pun kadang-kadang kurang sambutan. So dia bincang dengan saya macam mana caranya nak inject, nak suntik jiwa agama dalam keluarga. So saya cadangkan Usrah Keluarga secara online yang melibatkan kita. Kita ada unit di Yayasan Sabaha ni tuan-tuan, ada unit namanya Unit Keluarga Sakinah, Usrah Keluarga Sakinah. Jadi kita bantu tuan-tuan, kita bantu. Apa jadi tuan-tuan yang baru yang 3 hari yang lepas, kita berusrah tak lebih daripada 1 jam. Lepas tu anak-anak muda ni Ustazah, anak-anak muda ni dengan inisiatif hasil daripada kita berusrah itu, anak muda ni pula menubuhkan satu jawatan kuasa. Ketika itu juga tubuh satu jawatan kuasa untuk mencadangkan apa program-program mengikut cita rasa anak remaja ini supaya mereka dapat membimbing bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan usrah yang diperkat utama mak bapak dan sebagainya. Jadi dengan inisiatif anak-anak muda ni timbul. Kalau kita tidak ada program macam ini tuan-tuan, tak timbul benda ni, tak timbul. Ini dikatakan anak remaja itu sendiri dengan inisiatif mereka menghimpunkan sepupu-sepupu dan sebagainya untuk kita mengadakan program-program khas, dicantumkan dengan usrah umum yang kita adakan dengan mak bapak mereka. Dan mereka dah tanya saya, bila tarikh berikut, bila tarikh berikut, bila tarikh berikut, bila tarikh berikut. Tuan-tuan dan puan, hubungi kami tuan-tuan. Bukan kena bayar apa tuan-tuan, tak kena bayar free.
Inilah dakwah yang kita jalani. Kok tuan-tuan diminta kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Dermalah kepada pembinaan komplek Anjung Husnul Khatimah. Yang orang Seksyen 7 ni tuan-tuan, ada berikutan dengan itu kerana kejayaan pada dia, kejayaanlah program yang pertama itu. Alhamdulillah mereka telah mengulurkan sumbangan yang agak besar tuan-tuan kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi itu saja. Kita tak kenakan yuran apa-apa. Free tuan-tuan, free. Memang free. Dan saya tidak perlu dibayar apa-apa tuan-tuan dan puan. Jadi kita ada 11-12 ustaz bersama dengan kita. Nanti saya bersama Ustaz Syaurah bila-bila lah. Sikit aja mungkin Ustaz Syaurah appear dalam 10 minit begitu. Begitu juga Tuan Haji Imam Muda Hassan Adli dalam 10 minit 15 minit bersama dengan saya untuk kita bimbing keluarga-keluarga ni. Yang baru ni, yang 3 hari yang lepas, semuanya 47 telefon tuan-tuan, 47 peranti. Dan setiap satu peranti itu mewakili satu keluarga pula. Ada 4-5 orang. Jadi 4 kali 47 tuan-tuan, ada jugalah 4 kali 4, 16. Rasa-rasanya dekat-dekat jugalah 160 orang yang mengikuti tuan-tuan. Anak-anak yang selama ini tuan-tuan tak pernah terfikir untuk mengadakan, untuk mendapatkan khidmat yang sedemikian tuan-tuan. Yang kesannya sangat mendalam kepada keluarga itu insya-Allah. Jadi Ustaz Hassan Ali, macam mana dengan sistem tarbiyah yang sebegini ni? Agaknya kadang-kadang sukar ya. Mak bapak menghadapi sukar. Dalam keluarga saya pun ada mak bapak menghadapi sukar. Anak-anak remaja ni yang sukar untuk dimasukkan cahaya Islam, untuk dimasukkan tuan-tuan dan puan idea-idea Islam, untuk dimasukkan tuan-tuan dan puan fikrah Islam kepada mereka untuk menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, mendoakan macam yang sebut Ustaz Syaurah tadi. Macam mana anak-anak mendoakan kepada ibu dan ayah yang masih hidup atau yang akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Tuan Haji Hassan Adli. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Datuk ya. Segan pula rasa panggil Tuan Haji ni. Okey, baik, insya-Allah. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya. Saya melihat apa yang diusahakan oleh Yayasan Sabaha dan juga yang berbahagia Datuk untuk mewujudkan usrah sakinah ni cukup baiklah. Saya nampak tak ada lagi orang buat macam tu ya. Tambahan pula tidak ada bayaran yang dikenakan, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati. Tengok ya, maknanya menunjukkan bahawa jiwa anak-anak kita, jiwa manusia ni, tak kisah muda, tua, ya, mereka ni memang fitrahnya inginkan kepada Allah Ta'ala. Allah. Saya ingat ada seorang kawan saya, dulu waktu zaman orang pakai CD lagi. CD ceramah agama ramai, banyak. Waktu zaman kita kata, waktu tu memang ceramah agama ni direkodkan dan dibuat dalam bentuk CD. Sekarang ni semua dah online ya. Sebelum online ni kita beli CD. Kawan kita ni dia buka kedai, ya, dia jual CD agama. Saya tanya dengan sahabat saya ni, kata, siapa yang banyak beli CD agama ni, ceramah ini, Datuk macam-macam lah, ustaz ini, ustaz ni, macam-macam jenis ustaz, semua CD ni. Dia kata yang paling ramai datang masuk kedai saya ni lah orang muda, dia kata. Oh, dia kata, iya ke? Ya, dia kata. Dan dia kata ramai di kalangan orang muda yang masuk kedai saya ni, yang duk beli CD ni, kadang-kadang dia borong beli sampai 30-40 CD. Siapa tuan-tuan? Ni, yang rambutnya merah, yang ada tatu dekat sini, yang pakai seluar pendek, ya, yang pakai gelang besi, rantai ke ni. Dia orang yang banyak datang beli CD agama ni sebab mereka nakkan kepada agama. Tapi mereka tak nampak dekat mana yang patut aku pergi. Dia nak pergi masjid, dia rasa malu dengan diri dia. Ya. Jadi dia nakkan fitrah jiwa ni, dia nakkan kepada agama, maka dia nampak ini alternatif yang mungkin orang tak nampak aku. Ya, aku boleh beli CD, aku dengar seorang-seorang senyap-senyap. Maknanya jiwa ni dia nakkan kepada Tuhan. Fizikalnya mungkinlah kerana pengaruh syaitannya, pengaruh rakan, persekitaran dan sebagainya menjadikan dia begitu, tapi jiwa tetap nakkan kepada Allah. Ya, tak payah sebut banyak-banyak lah tuan-tuan dan perempuan ya. Waktu kita sakit, ya, seteruk-teruk kita ni bila kita sakit, kita sebut apa? Allah. Hatta orang yang tidak ada pegangan, dia tidak percaya pada Tuhan, ateis sekalipun, ya, bila naik kapal terbang, ya, kapal terbang tu bergoncang, ya, kena dengan cuaca yang tak baik, ya, kemudian bergoncang kapal terbang dalam keadaan yang agak menggerunkan, dia kata apa? Oh my God, oh my God. Sebut oh my God juga.
Dalam keadaan dia tak percaya pada Tuhan, tapi bila dia dalam keadaan kesusahan, oh my God, Tuhan juga disebutnya. Tak percaya Tuhan tu. Sebab apa? Bukan kerana lisan, sebab roh dia nak kepada Tuhan. Allah. Bila kita sakit, biasanya kita sebut apa? Ya Allah, bila aku nak sembuh ni? Ya? Itu hari saya kena COVID bulan 1 tu, ya, Januari 2021 ni. Dengan Datuk Hassan pun ya COVID Bulan survivor 2. juga, Saya sama kena bulan kita. 2. Bulan 2. Ha. Oh, saya bulan 1. Saya kena bulan 2. Oh, Datuk kena bulan 2, saya bulan 1. Waktu tu apa yang ada dalam fikiran kita? Allah Ta'ala je. Sebab apa? Waktu tu kita memerlukan sangat kepada bantuan daripada Allah. Saya nampak begitu juga bila mana-mana pun anak muda yang sedang mengalami tekanan perasaan yang dia nakkan Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang tak dapat. Ya? Kadang-kadang tak nampak jalan. Kadang-kadang tak ada siapa yang dapat membantu, yang menunjukkan jalan. Sebab tu saya nampak usaha Yayasan Sabah ni cukup baik. Saya rasa cukup setakat tu, insya-Allah dah 750 dan insya-Allah wallahu alam tu. Alhamdulillah. Para penonton yang dihormati sekalian ya. Tuan-tuan ya, saya berbincang macam ni tuan-tuan, berkejam-kejam pun tak apa tuan-tuan dan puan ya. Sebab saya yakin ya, curahan-curahan, sentuhan-sentuhan daripada Ustazah dan Tuan Haji Imam Muda kita ni tuan-tuan sangat menyentuh. Pada saya sangat menyentuh. Saya dah tua ni tuan-tuan, dah tua dah. Dah mengalami berbagai-bagai liku-liku hidup. Ada 8 orang anak, cucu 14 orang tuan-tuan dan puan. Macam mana nak didik itu? Saya rasa tanggungjawab saya. Tanggungjawab saya. Bukan tanggungjawab saya daripada keluarga saya. Allah tanya saya, Hasan, macam mana jiran tetangga kamu? Macam mana masyarakat yang lebih luas? Macam mana umat? Allah tanya aku. Engkau telah diberikan oleh aku, dah beri engkau otak yang hebat. Kau ada PhD. Kau hebat. Kau dah belajar luar negara. Berjuta-juta sudah dibelanjakan. Kerajaan belanjakan untuk engkau. Apa kau buat, wahai Hasan? Tuan-tuan, nak jawab macam mana? Tuan-tuan nak jawab macam mana, tuan-tuan? Teman-teman PhD holders yang ramai-ramai ni nak jawab macam mana? Kalau stakatnya PhD mengajar universiti, 1 hari 4 jam, lepas tu balik rumah, besok mengajar lagi. Bukan itu, tuan-tuan. Bukan itu. Tak komplit hidup sebagai Muslim. Ada tugas dakwah kita. Ada tugas al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar kita, tuan-tuan dan puan. Yang inilah yang kita sedekahkan. Inilah, tuan-tuan, semudanya Imam Haji Hasan Muda ni, tuan-tuan, semuda-muda ini. Syaurah dengan konsultansinya, dengan buku-buku yang ditulisnya, semuanya nak memperbaiki, tuan-tuan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayang. Ustazah yang tulis, tuan-tuan, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap huruf itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam muda, tuan-tuan. Apa imam muda? Tarik anak-anak muda ni. Imam muda tarik anak muda. Orang dewasa, orang tua ditariknya. Tiap-tiap tarikan itu, perkataan itu akan diganjari oleh, yakinlah tuan-tuan, akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuan-tuan dan puan, Allah tidak akan sia-siakan apa juga yang kita lakukan. Jadi ibu bapa yang saya muliakan sekalian ni, insya-Allah mudah-mudahan ni kepada ibu bapa yang mengalami kesukaran sedikit untuk membentuk anak-anak yang syaurah menggambarkan anak yang soleh, anak yang solehah, yang berbakti kepada ibu dan ayah, kepada masyarakat, kepada umat, dan berbakti kepada umat, kepada masyarakat, kepada ibu dan ayah yang akan berada di alam barzah sebelum dikiamatkan dunia ini nanti, tuan-tuan puan. Kita perlukan doa anak yang saleh, anak yang salehah. Daripada mana anak yang saleh? Doa daripada anak yang mana? Anak yang berpoya-poya itu sukar nak melakukan. Anak-anak yang tak semayang itu sekali-sekali semayang itu sukar nak melakukan. Anak-anak yang derhaka kepada mak bapak masa hidupnya sukar untuk melakukan. Doa anak yang saleh, anak yang salehah itu. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama insya-Allah. Saya rasa sentuhan pagi ini, tuan-tuan, sentuhan daripada anak muda. Sentuhan daripada anak muda yang namanya Syaurah. Sentuhan anak muda yang namanya Tuan Haji Imam Muda Hasan Adli. Saya yakin tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sambung minggu depan. Saya nak sambung lagi minggu depan, banyak lagi. Saya nak dengar anekdot sini, tuan-tuan dan puan, yang akan menyentuh jiwa perasaan kita. Dan daripada itu, tuan-tuan dan puan, kita nak ketuk hati anak-anak muda. Minggu depan, tuan-tuan, jangan lupa anak kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada anak di rumah 5 orang, dan daripada 5 orang tu 3 sudah remaja, tak mampu nak mengejutkan mereka, tak mampu nak meletakkan handphone di tangan mereka untuk mengikuti program ini. Apa lagi kemampuan mak bapak, tuan-tuan? Apa lagi kemampuan mak bapak? Jadi saya harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan
Saya harap mudah-mudahan Allah berikan. Okey, ya Ustazah Syaurah, dalam setengah minit, apa benda je yang terbaru kepada Ustazah ni? Sekarang ni rasanya COVID ini dah mula. Masjid di rumah saya ni, Jumaat yang lepas ni, Imam Muda, Jumaat yang lepas ni dah dibenarkan 250 orang. Sembahyang biasa 100 orang. Masjid di depan rumah saya ni. Masya Allah. Mungkin daripada itu agaknya sudah pembukaan dah berlaku begini. Apa Ustazah Syaurah, apa yang ada yang nak ditawarkan kepada masyarakat? Sila. Nanti lepas tu Imam Muda pula. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasalah, insyaAllah kita ada beberapa program yang kita adakan pada bulan ni. Antaranya seminar Fiqh Darah Wanita, webinar Suratul Fatihah dan juga menghafaz surah Al-Mulk lah. Okay, jadi sekiranya tuan-tuan, puan-puan berhajat untuk mengikuti program-program yang kita sebutkan tadi, boleh sahaja ke website saya nashrahconsultant.com ataupun boleh sahaja ikuti saya punya Facebook Syaurah Ishak ataupun Facebook page Aku dan Al-Quran, yang mana di sana memang kita sentiasa update lah program-program yang kita jalankan. Okay, dan sebenarnya kita tengah buat promosi untuk bagi setiap program tersebut hanyalah RM30 sahaja sehingga hari ini. Harga asalnya adalah RM40. Okay, jadi sekiranya tuan-tuan, puan-puan berhajat untuk bersama, nanti boleh sahaja DM saya, nanti saya akan bagi detail insyaAllah. Itu sahaja Datuk. Tuan-tuan, RM30 tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, tuan-tuan pergi McDonald, tuan-tuan pergi KFC, bawa anak 4 orang, tuan-tuan makan macam biasa saja tuan-tuan, tuan-tuan akan bayar dalam RM160 tuan-tuan. RM160. Yang ini RM30. Al-Quran tuan-tuan, Al-Quran. Masya Allah. Saya harap daftarlah tuan-tuan. Terus daftar dengan bimbingan daripada Syaurah. Kita dengar pula daripada Hasan Muda. Saya nak menunggu-nunggu sambal Jawa goreng ni macam mana. Ada tak? Imam Muda macam mana Imam Muda? Ya, baik. Buat masa setakat ni, Alhamdulillah lah kita masih lagi orang kata mempromosikan sambal tempe Imam tu. Alhamdulillah sambutan cukup baik. Dan yang terbaru ni, kami akan rekrut ejen, nak bantu ejen-ejen kita jana pendapatan ekonomi yang mana kita bimbing. Dan yang terbaru juga, saya bersama sahabat saya, kita akan bina satu platform namanya upgraderezeki.com. Dekat sini kita akan bantu ramai orang, terutamanya orang Islam kita lah ya, untuk bagaimana kita nak menguruskan hutang, bagaimana kita nak menutup hutang supaya hidup lebih tenang, dan bagaimana kita nak menjana pendapatan yang diberkati Allah. Dekat sini kita akan guide, kita bina satu community upgrade rezeki dekat sini. InsyaAllah nanti kita akan war-warkan. Upgrade rezeki. Upgraderezeki.com insyaAllah. Upgraderezeki.com. Dah ada. Platform tu dah ada dah. Platform tu sedang dibina. Dah dibina. Dia bentuk website ke apa ni Ustaz? Dalam bentuk website dan dalam bentuk fizikal juga. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan, upgrade rezeki dalam bentuk website dan dalam bentuk fizikal tuan-tuan pun insya-Allah kita tunggu tuan-tuan, kita tunggu. Kalau misalnya boleh membantu kita membuka ruang macam mana nak menyelesaikan hutang. Kalau tuan-tuan berhutang dan hutang tidak bayar, mati, kita punya tuan-tuan roh tergantung-gantung tuan-tuan. Tergantung-gantung roh kita tuan-tuan insya-Allah. Jadi ini sumbangan yang besar daripada Tuan Haji Imam Muda kita insya-Allah tuan-tuan cukup cakap itu. Kita jumpa lagi. Saya rasa minggu depan Ustazah setuju tak setuju, saya lah mengatakan Ustazah setuju bahawa kita akan membincangkan lagi tajuk ini buat kali yang kedua ni insya-Allah. Sambungan daripada kali ini hari ini insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa minggu depan tuan-tuan kerahkan, the word is kerahkan anak kita. Tuan-tuan, apabila saya bersiaran hampir 2 tahun ni, setengah-setengahnya Ustaz mengatakan ada tempat-tempatnya kena paksa. Itu kerah. Paksa. Kalau tidak dengan hanya melembut sepanjang-panjang tahun tuan-tuan. Dengan lembut itulah anak kita dibuai dengan mimpi-mimpi. Dan mimpi-mimpi itu tak ada berkaitan dengan kehidupan untuk menjadi anak yang saleh dan anak yang salihah. Cukup cakap itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita
mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah.